Let's go! Harta. Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 15 akan membentangkan tajuk gangsterism. Saya akan memulakan dengan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya Ryan Hijazi bin Haziq Izal. Yang kedua, Muhammad Nur Amin bin Muhammad Usaini. Yang ketiga, Muhammad Denif bin Mat Nazir. Yang keempat, Luqmanul Hakim bin Zamzuri. Yang kelima, Amru Al-As bin Rusli. Dan yang keenam, Muhammad Firdaus bin Ibrahim. Pengenalan gangsterism. Gangsterism secara umumnya bermaksud tingkah laku yang melanggar peraturan dan juga undang-undang atau berkelakuan teruk yang tidak boleh diterima oleh masyarakat. Secara lebih terperinci dan lebih mendalam, gangsterism adalah sekumpulan orang yang melanggar moral masyarakat. Golongan ini juga dikenali sebagai golongan yang bertingkah laku dividen. Manakala golongan yang berkelakuan sebegini yang masih bersekolah dikenali sebagai delinquent. Kumpulan gangsterism juga dikenali sebagai samsing, berogol, kaki ponteng dan lain-lain. Antara kes keganasan yang sering dilakukan oleh golongan ini ialah mencuri, memeras ugut, berbahasa kasar, memukul dan menakut-nakutkan pelajar yang lain. Seterusnya, punca berlaku gangsterism. Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca kepada gejala gangsterism ini. Salah satunya ialah akibat daripada pengaruh keluarga, pengaruh media massa dan juga berkemungkinan daripada ibu bapa yang gagal memberi perhatian kepada anak-anak. Kegiatan ini akan membawa banyak kesan buruk kepada masyarakat. Antaranya, gangsterism akan memberi kesan dan impak yang buruk kepada pelajar lain dan memburukkan nama sekolah. Gangsterism juga akan menggoyahkan ukhuwah dan silaturahim sesama manusia. Seterusnya, kajian kes yang pertama. Polis telah menahan 29 suspek berkaitan jenayah kongsi gelap dan terancam melalui Ops Blackjack. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor, Datuk Fazil Ahmed berkata, operasi itu susulan kejadian tembakan di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Teluk Datuk Banting kira-kira jam 12.35 tengah hari pada 25 September lepas. Susulan kejadian tembakan di hadapan sekolah itu, JSJ Selangor dan JSJ Bukit Aman melancarkan operasi besar-besaran sehingga berjaya menahan 19 suspek berkaitan jenayah kongsi gelap dan terancam. Siasatan susulan sedang dijalankan untuk mengambil tindakan terhadap kumpulan ini di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Seterusnya, kajian kes kedua. Pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tok Janggut Pasir Putih Kelantan Persekolahan gara-gara terbabit dalam pergaduhan yang menyebabkan kecederaan pada pelajar tingkatan 3. Berdasarkan daripada peratus jenayah yang dilakukan oleh gangsterism di atas ialah, kes samun adalah kes yang paling tinggi dilakukan oleh para gangsterism. Seterusnya, kes yang mengalami kecederaan adalah kedua yang tertinggi dalam kalangan gangsterism. Kes-kes lain seperti bunuh, rogol, ugutan jenayah, curi kenderaan, curi motosikal, purata peratusan tidak setinggi kes samun dan kecederaan. Oleh itu, tidak bermakna kes-kes yang peratusannya sedikit berbanding samun dan kecederaan jarang-jarang terjadi. Kes-kes itu juga selalu terjadi di antara para golongan seperti budak sekolah dan remaja yang sedang meningkat usia. Ini kerana mereka ingin mencuba sesuatu yang baharu dan lagi ekstrim. Seterusnya, Akta dan Undang-Undang bagi gangsterism. Yang pertama, bagi mereka yang di bawah umur, mereka akan dimasukkan sekolah pemulihan akhlak seperti sekolah Hilgeni dan sekolah Juvana, iaitu tempat di mana mereka akan memperbaiki akhlak mereka. Yang kedua, mereka akan ditempatkan di sekolah pemulihan akhlak, itu berdasarkan tempoh hukuman yang diberikan. Yang ketiga, pelaku yang di bawah umur akan dimasukkan ke dalam sekolah pemulihan berdasarkan tempoh salah laku mereka. Tetapi jika tempoh itu sudah melebihi had umur mereka dan tempoh salah laku mereka masih panjang lagi, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Yang keempat, kanun kesiasaan Akta 574 iaitu Seksyen 159 gaduh gempa. Yang kelima, kanun kesiasaan Akta 574 Seksyen 321 dengan menyebabkan cedera. Hukuman di bawah kanun kesiasaan penjara sampai 1 tahun, denda sampai RM 2,000 atau kedua-duanya.
Seterusnya, hukum gangsterisme dalam Islam. Secara umumnya, gangsterisme boleh dirujukkan sebagai aktiviti yang bersifat jenayah yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan individu. Mereka ini sanggup melakukan sesuatu tindakan yang salah di sisi undang-undang demi mendapatkan kepuasan bagi sesuatu individu. Rasulullah SAW pernah bersabda, La yadkhulul jannah qati rahim, yang bermaksud tidak akan masuk syurga bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Pandangan Islam dalam gangsterisme. Umat Islam dilarang daripada bergaduh, berbalah dan saling kutuk-mengutuk antara satu sama lain. Sifat suka bergaduh, suka mengutuk dan memaki hamun bukanlah sifat orang mukmin. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan cara kasar dan menggunakan bahasa yang kesat semasa bagi dia menyampaikan dakwah. Tetapi Nabi Muhammad SAW menggunakan cara yang sangat lemah lembut, berbudi bahasa dan penuh kasih sayang. Islam tidak membenarkan umatnya bergaduh dan mengutuk orang lain agar mendapat kecelakaan. Bergaduh dan mengutuk itu adalah satu perbuatan yang tidak patut kita lakukan sesama orang mukmin. Solusi kepada permasalahan gangsterisme bagi agama Islam. Keluarga yang terdiri daripada ibu bapa, adik-beradik dan juga rakan-rakan adalah pihak yang paling memainkan peranan penting dalam membantu menangani gejala gangsterisme ini. Komunikasi yang baik dan didikan sejak kecil lagi oleh ibu bapa mampu membantu anak-anak mereka dari terjebak ke dalam mana-mana gejala yang tidak sihat dan bukan sahaja gangsterisme. Pendedahan terhadap ilmu agama juga perlu dititik beratkan agar anak-anak menyedari tindakan yang dilakukan sama ada betul atau salah. Ibu bapa perlu memberi didikan dan perhatian sepenuhnya dan memantau setiap aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Sudut pandangan agama lain terhadap permasalahan ini. Pandangan agama Kristian. Agama Kristian juga tidak membenarkan penganut agamanya mengamalkan amalan gangsterisme. Ini kerana dapat mendatangkan perkara-perkara negatif kepada seseorang itu. Hal ini dapat menjatuhkan nama baik agama Kristian itu sendiri apabila seseorang itu melakukan perbuatan gangsterisme seperti buli, melakukan kekerasan yang akan memusnahkan dan merosakkan persekitaran yang dilakukan secara berkumpulan. Bagi agama Kristian, perbuatan gangsterisme merupakan satu budaya hidup yang keterlaluan dan melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat. Di dalam kitab Bible telah menjelaskan di ayat Matthew 5 nisbah 44 hingga 45, maksudnya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di syurga. Sebab dia menerbitkan mataharinya atas orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan atas orang benar dan orang tidak benar. Di dalam kitab Bible telah menjelaskannya di ayat Genesis 9 nisbah 6. Yesus menunjukkan bahawa Tuhan mengambil berat tentang tindakan, tetapi dia paling mengambil berat tentang hati. Alasan perintah untuk tidak membunuh diberikan dalam Kejadian 9 nisbah 6. Sesiapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Kerana Tuhan menjadikan manusia menurut gambarnya sendiri. Jika dibuat mengikut imej Tuhan, membuat kesalahan untuk membunuh, yang juga membuat salah untuk memanggil seseorang itu tidak bernilai. Menjaga hati dan fikiran adalah sebahagian daripada ketaatan kepada Tuhan seperti tingkah laku yang baik. Solusi kepada permasalahan ini menurut agama lain. Solusi bagi permasalahan ini ialah peranan keluarga sangat penting dengan membimbing atau mendidik mereka dengan apa yang diajar oleh agama, mengawasi aktiviti sosial mereka supaya tidak terjerumus ke dalam dunia gangsterisme. Ibu bapa perlu memberi perhatian yang lebih dan memberi kasih sayang yang secukupnya. Pihak kaunselor perlu memotivasikan pelajar tentang keburukan gangsterisme. Dalam masa yang sama, timbul kesedaran dalam diri mereka secara tidak langsung mereka akan menjauhkan diri daripada gangsterisme. Kesimpulannya, keadaan gangsterisme hari ini semakin membimbangkan semua pihak. Pelbagai masalah mereka timbulkan. Ia merupakan isu yang memerlukan penyelesaian segera. Aktiviti kumpulan ini telah mengeruhkan iklim sekolah dan masyarakat, yang mana di sekolah ia memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pelibatan semua pihak adalah penting dalam menangani isu ini supaya dapat dikawal dan dibasmi daripada berlarutan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membimbing dan mengasuh anak-anak mereka di rumah sebelum mereka dihantar ke sekolah. Hal ini penting supaya anak-anak apabila keluar dari rumah mereka mempunyai kemantapan disiplin, iman dan aspek fizikal serta mental dan menghadapi cabaran dan rintangan arus perdana globalisasi. Keimanan dan disiplin yang tinggi akhirnya akan melahirkan pelajar-pelajar yang bersih dari berbagai gejala dan salah laku.